Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Mizadi, bernombor matrik A167934. Hari ini saya akan memberi pendedahan, iaitu ulasan berkaitan dengan video di dalam YouTube mengenai Dr. Kasim Ahmad yang berteraskan dengan hakikat yang boleh membatalkan akidah. Dr. Kasim Ahmad terkenal dengan pegangan dan pemikiran yang melanggar daripada pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di sini Dr. Kasim menjelaskan tentang beliau menolak sumber hadis sebagai sumber kedua berkaitan dengan hukum selepas Al-Quran. Berdasarkan kepada kritikan Dr. Kasim Ahmad berkaitan dengan hadis, beliau telah mengklasifikasikan daripada 4 subtema daripada hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis orang terkemudian. Yang kedua adalah kesilapan hadis dalam penafsiran. Yang ketiga, pendapat Rasulullah SAW boleh menjadi betul ataupun salah. Yang keempat adalah penggunaan hadis yang lemah. Berdasarkan video tersebut, Dr. Kasim Ahmad menyatakan cukup sahaja dengan pemahaman daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat Islam adalah satu-satunya panduan yang benar. Beliau juga menyatakan dengan hanya pemahaman Al-Quran sahaja dapat menyelesaikan isu hukum hakam melalui akal semata-mata. Jelaslah di sini bahawa pernyataan daripada Dr. Kasim Ahmad ini bercanggah dengan ulama-ulama Islam, di mana apabila seseorang itu hendak memahami ataupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, haruslah seseorang itu mendapatkan disiplin ilmu dalam penafsiran ayat Al-Quran, iaitu ulum Al-Quran. Selain itu, Dr. Kasim Ahmad juga menyatakan umat Islam ini hanya wajib berpegang kepada Al-Quran saja, dan ia juga menolak bahan-bahan rujukan selain daripada Al-Quran seperti hadis. Jika seseorang itu berpegang kepada Al-Quran sahaja, maka umat Islam pada zaman ini terkeliru. Sekiranya pegangan sebegini yang dipegang oleh Dr. Kasim Ahmad, iaitu hanya berpandukan kepada Al-Quran semata-mata, maka sistem syariat dan hukum hakam Islam tidak boleh dirupaikan melalui Al-Quran semata-mata. Hadis merupakan sumber perundangan kedua bagi umat Islam. Kemurniaan Islam itu terletak kepada sumber Al-Quran dan Sunnah, kerana ia bersifat mujmal, mutlak dan umum. Diutusnya Rasulullah SAW sebagai penghurai kepada pentafsiran ayat Al-Quran. Sebagai contoh kita ambil daripada aspek solat. Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk menunaikan solat saja, tetapi di dalam hadis sudah diterangkan ataupun dijelaskan berkaitan dengan kaifiah serta cara-cara untuk menunaikan solat dengan betul. Seterusnya adalah metod penafsiran, iaitu penafsiran bil ma'sur, iaitu selain daripada Al-Quran mentafsirkan Al-Quran, ada juga Al-Hadis mentafsirkan Al-Quran. Maka jelaslah bahawa kita tidak boleh berpegang semata-mata kepada Al-Quran, walaupun hakikatnya bahawa kita tahu Al-Quran itu sebagai rujukan yang universal dan relevan sepanjang zaman. Hakikatnya Al-Quran juga memerlukan Al-Hadis sebagai sumber rujukan untuk memberi perincian dan penjelasan berkaitan dengan hukum hakam yang didatangkan daripada Al-Quran. Terdapat beberapa dalil daripada Al-Quran sendiri yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Hadis sebagai sumber rujukan kedua daripada hukum Islam. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Imran ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang bermaksud, ia menurunkan kepadamu, yakni wahai Muhammad, kitab suci
yakni Al-Quran, dengan mengandungi kebenaran yang mengesahkan tentang isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Yang kedua, firman daripada Allah di dalam surah An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yang bermaksud, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Yang ketiga, firman-Nya di dalam surah Al-Hajj ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang bermaksud, apa saja yang datang dari Rasulullah, hendaklah kamu mengambilnya, dan apa yang dilarangnya, hendaklah kamu menjauhinya. Daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi, jelaslah bahawa ia menunjukkan tentang kedudukan Al-Hadis, dan ia juga menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan Rasulullah SAW supaya dipatuhi serta ditaati. Kesimpulannya, melalui video tersebut, Dr. Kasim Ahmad telah terpengaruh dengan ideologi pluralism, di mana bahawa beliau mendominasi agama Islam supaya dipandang sebagai agama yang jauh mundur. Masyarakat Islam perlu diingatkan agar tidak bertaklid dengan aliran yang tidak selari dan bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana kesannya juga akan membawa fitnah kepada umat Islam itu sendiri.